nak belajar? Jangan lupa subscribe, komen, like dan share. Okay, Assalamualaikum. Salam santai guys. Hari ini 30/10/2023 pada 1.50 pagi. Ngantuk sebenarnya ni. Okay. Tapi tak apa. Saya nak buat sedikit analisa lah untuk pair gold. Saya nak buat analisa mingguan. Macam minggu lepas kita dapat melihat kenaikan gold sehingga ke paras 2007. So ramai yang tanya saya lah, kenapa gold naik? Kenapa gold naik? So macam yang saya beritahu dalam video sebelum ni, gold ni biasanya bermain dengan sentimen yang terjadi di dunia tau. Okay? Kebiasaannya kalau ada perang, macam sebelum ni kita ada perang Rusia dengan Ukraine, menyebabkan harga gold naik sehingga ke paras 2047 kalau tak silap, saya pun dah lupa dah. Okay? Tapi dia membuat kenaikan yang agak tinggi juga, betul tak? So sekarang ni gold naik disebabkan oleh peperangan yang terjadi di Palestin. Okay? So bila peperangan terjadi ni investor-investor besar ni dia akan beli gold untuk menyelamatkan investment diorang lah. Okay? So sebab tu kita dapat melihat kenaikan gold sehingga ke paras 2007. Sebenarnya ramai je yang dah tahu kan, kalau ada peperangan harga gold akan naik, betul tak? So dekat luar sana ni ada analisa yang akan mengatakan di certain area dia boleh sell. Okay? Ada juga analisa yang mengatakan di certain area dia boleh buy. Okay? Yang menjadi masalah sekarang ni ialah bila salah satu analisa ni tak berjaya, kita akan start condemn yang tak berjaya tu, faham tak? Sebagai contoh, bertabahlah sifu-sifu yang suruh sell dekat gold. Tu bagi saya macam, apa tu? Dia buat analisa berpandukan apa yang dia belajar, betul tak? Tak kisahlah kalau dia nak kata buy ke sell ke apa ke, kita ni yang berjaya ni, kenapa kita pula nak condemn dia orang? Biarlah. Dia kata sell, tak apalah. Kita dah masuk buy, tak apalah. Kita punya rezeki. Bila sampai masa nanti, engkau punya analisa salah, kau nak buat apa? Bila orang kutuk kau marah. Tu saya tak faham lah. Tu saya faham. Saya memang tak condemn sesiapa pun. Kalau dia kata buy ke, dia kata sell ke, saya tak kisah pun. Itu terpulang lah dekat dia. Dia punya analisa. Betul tak? Kita punya analisa pun kadang-kadang salah. So tak menjadi masalah pun. Betul tak? Saya dah salah. Tak apalah, kita cuma cari point kenapa kita salah. Itu sahaja. Tak apalah. Kita abaikan je lah apa yang kita nak fikir tu. Betul tak? Setiap orang, kita tak boleh kontrol pun setiap orang. Betul tak? Kalau dia nak condemn, dia condemn je lah. Kalau dia tak nak condemn, biarlah dia. Betul tak? Okay? So kita ni jangan terjebak dalam perkara yang macam tu. Okay? Saya minta sangatlah. So saya belajar daripada cikgu saya untuk tidak mengkondem trader yang lain. Itu saja. So saya berpegang pada perkara itu. Alright? So jomlah kita buat analisa lah. Buat apa kita cakap pasal benda ni. Baik saya buat analisa. Kalau jadi, tak jadi sudah. Betul tak? Siapa nak marah saya, marah je lah. Saya tak kisah pun. Betul tak? Okay, jom. Okay guys, untuk pair gold, sekarang apa yang saya nampak, dia sudah hampir ke area engulfing untuk time frame daily. So di kotak hijau ni, saya menjangkakan akan ada kenaikan sebelum dia membuat retracement. Okay? Akan ada kenaikan sebelum dia membuat retracement. Bermaksud, dia nak buat retracement, dia akan naik dulu, break level kotak hijau ni, dan dia akan membuat retracement. Selepas membuat retracement ni, barulah akan ada kenaikan ke atas yang terakhir. Bagi saya, apa yang saya nampak.
Okay. So macam mana yang saya membuat analisa ni, saya akan tukar kepada time frame 4 hours. Okay. Kotak ni kita biarkan dulu. Okay. Daripada the whole structure ni, apa yang saya nampak, ini adalah membuat wave 1, wave 2, wave 3, wave 4 dan akan terjadinya wave 5. Okay. So wave 5 ni masih samar-samar lagi. Tak tahu di manakah dia akan berakhir. Yang nombor 1, 2, 3, 4, 5 warna hitam ni adalah di time frame yang besar lah. Okay. Untuk memudahkan kita melihat di manakah ataupun ke manakah pergerakan gold akan pergi. So yang hitam ni adalah time frame daily bagi saya. Okay. Saya akan membuat prediction ataupun saya akan membuat analisa berdasarkan daripada fractal yang terjadi untuk kenaikan sehingga kelima ni. Saya perlu melihat ke manakah dia nak pergi, sama ada dia akan membuat retracement ke ataupun dia akan membuat terus kenaikan ke. So daripada fractal ini yang kita boleh ambil peluang untuk entry. Okay. So kalau dekat time frame yang 4 hours ni, saya akan gunakan Fibo extension. Apa yang saya nampak ini adalah wave 1, wave 2, wave 3, 4 dan menjadi terakhir ni untuk wave 5. Okay. So kita tanda dulu ke mana dia boleh pergi. Okay. So first saya dah nampak dah 1.618 adalah area di mana wave 3 ni sesuai dia nak berhenti ataupun sesuai dia nak tuju sebelum dia membuat retracement. Okay. So first saya dah nampak dah wave 3 di mana. Saya akan buang dulu yang ni. Okay. So wave 3 kita dah nampak. Kita akan lihat dia melebihi daripada kotak hijau yang saya tandakan di time frame daily tadi. Okay. So sekarang saya nak cari pula di manakah wave 4 akan berakhir. Tapi sebelum tu saya akan tandakan dulu. Wave 1, wave 2. So ini wave 3. Okay. Akan terjadinya wave 4 dan wave 5 di atas ni. So saya akan tukar dulu kiraan ataupun marking saya ni sebab tak nak bagi orang confuse. Okay. Saya akan tukar ni kepada kecil sikit. Nampak sikit. Begitu. So ni wave 1, wave 2, wave 3, wave 4 dan wave 5. Okay. So wave 5 ni adalah mewakili ataupun akan mengkomplitkan struktur yang terakhir untuk wave 5 ini. Okay. So sekarang saya akan cari pula di manakah possibility wave 4 boleh berakhir. Di sini saya akan gunakan Fibo extension, Fibo retracement, malam, tengah pagi ni, ngantuk. Okay, so saya akan tarik pula Fibo retracement. Saya akan mencari dua level di manakah possibility wave 4 boleh berakhir. Okay. So saya just tanda saja. Kita tanda je. Tak ada masalah pun. Okay. So ini adalah level pertama yang saya rasa dia boleh pergi. Dan ini adalah level kedua yang saya rasa wave 4 boleh berakhir. Yang ni saya rasa je. Okay. So ada dua level yang saya akan pantau pada minggu hadapan. Selepas dia membuat kenaikan, dia akan membuat penurunan. So katakanlah kalau dia sampai ke level mana yang saya nak ni, saya akan tengok sama ada tak peluang untuk saya masuk buy. Kalau tak ada, saya biarkan dulu. Saya akan biar sehingga dia complete. Tak kisahlah kalau dia turun sampai ke sini pun, tak apa, tak ada masalah. Okay. Saya still akan cari peluang untuk entry selepas ada confirmation. Itu yang kita kena ingat. Right? So kita dah nampak level yang mana kita boleh ada peluang untuk masuk buy. So sekarang kita nak jangkakan wave 5 boleh berakhir sehingga ke paras mana. Okay. Di sini saya akan gunakan dan saya memang menggunakan Fibo extension. Saya akan tarik daripada permulaan wave 1 ni, habiskan di wave 3 dan matikan pula di wave 4. Saya akan mencari level di manakah Fibo 1 ni ada. Okay. Di mana Fibo 1 ni ada, saya akan tandakan. Okay. So di sini saya akan tandakan begini. Saya akan membuat kotak di sini. Okay. Sebab apa?
Sebab wave 5 ni dia boleh pergi sama ada berakhir di 0.618 ataupun 1, di mana dia membuat pergerakan ataupun panjang sama dengan wave 1 ni. Tu yang kita kena tahu. Alright, bateri pula nak habis time-time ni. Okay, so saya jangkakan di level ini dia boleh capai ataupun dia boleh sampai. Begitu. Alright, ini wave 1, wave 2, wave 3, matikan dekat 4. So wave 5 ni boleh berada di level-level ini. Okay, so ingat, saya hanya menjangkakan yang price boleh naik sehingga ke paras atas 2094 ataupun 2063. So saya akan tandakan pula untuk melihat apakah yang ada di sebelah kiri. Okay, di sebelah kiri bermaksud saya nak tengok level resistance dia. Okay, so bermaksud dia melebihi daripada puncak yang sebelum resistance sebelum dia berada di area 2094. Ini mungkin akan menjadi price yang tertinggi untuk gold. Okay, sama ada tahun ni ataupun tahun depan lah, kita tak tahu. Ni pun dah masuk ke bulan, hampir kepada bulan 11 lah. Alright, so ini cara saya menjangkakan pergerakan gold pada minggu hadapan. Saya akan buat summary lagi sekali. Saya menjangkakan akan ada kenaikan break daripada kotak hijau ni. Ada dulu bagi orang nampak sikit. Okay, saya menjangkakan dia akan break dulu, then dia akan membuat retracement dan naik sehingga ke atas ini. Okay, so, tak kisahlah mana pun dia pergi. Bila saya nak masuk entry, saya akan tunggu confirmation baru saya masuk entry. Kalau tak ada confirmation, saya tak masuk entry. Kalau saya nak masuk sell pun, saya akan tunggu ada confirmation dulu baru saya masuk entry. Macam mana saya nak masuk sell? Dia mestilah break bawah ni. Dia mesti break bawah ni pula, barulah kita boleh nak masuk sell lagi ke. Then saya punya counting ni saya akan ubahlah. Sebab tu Elliott Wave ni dia bermain dengan probability. Okay, dia probably terjadi ataupun tidak terjadi. So kita hanya boleh membuat alternate mapping, alternate counting. Itu kelebihan Elliott Wave. Alright, so itu sajalah yang saya nak share pada hari ini. Jangan lupa subscribe, jangan lupa share, komen dan like post ni kalau ianya berguna untuk you all semua. Alright, okay, terima kasih banyak. Selamat malam. Ada apa-apa pertanyaan, sila tinggalkan komen. Bye-bye.